rancangan asal gagal dan matlamat menubuhkan all this agency dan sebagainya tidak tercapai. So the problem is UMNO forgot what it was created for. Along the way, UMNO lost its way. Dan ini semua bermula semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Dan hari ini kita kata UMNO korup. UMNO tidak lagi mempertahankan perjuangan. Tetapi ini dirancang supaya UMNO akan menjadi badan korporat. The corporatization of UMNO started with Mahathir. And it was planned. It was planned by Mahathir, Daim dan Anwar. Dan 3 ekor ini merancang supaya beberapa orang akan dipilih dan akan dibantu untuk menjadi kaya sebab orang ini pula yang akan membantu orang Melayu yang lain. Tapi ini tidak berlaku. Human nature. Apabila mereka kaya dan kekayaan mereka ialah melalui pintu belakang dan banyak ialah dengan bantuan politik, maknanya they are rich because of political connection, mereka jadi tamak. Mereka tidak akan menggunakan kekayaan itu untuk membantu orang Melayu yang lain. And this is the problem. You are dealing with human greed, tamak. Dan orang yang tamak tidak akan share kekayaan mereka dengan Melayu yang lain. Dan hari ini orang Melayu dipandang rendah. Terutama sekali orang Melayu yang ada political connection. Mereka dilihat sebagai perompak. Actually, they were supposed to be Robin Hood. Rancangan UMNO ialah kerajaan akan bantu mereka untuk merompak dan kekayaan ini akan di-share dengan orang Melayu yang lain. That can never happen. Mustahil. Perompak mana yang akan share kekayaan mereka dengan orang lain? Kalau mereka berjaya rompak dengan bantuan kerajaan, dengan bantuan UMNO, mereka akan simpan untuk diri mereka sendiri. And this is the problem. Tak kisahlah isu 1MDB ke, isu apa sekalipun. The issue is UMNO is rich. UMNO has to continue to be rich. And the only way you can be rich is to take shortcut. Ataupun melalui pintu belakang. So, hari ini, apa matlamat UMNO? Apa rancangan UMNO untuk menentukan yang matlamat asal akan tercapai? Yang kita nampak hari ini, UMNO hanya rebut kuasa. Rebut kuasa sama-sama sendiri dan rebut kuasa bersama rakan-rakan politik mereka di dalam Perikatan Nasional. Semasa RIDA ditubuhkan oleh British tahun 51, ada matlamat yang clear untuk membantu orang Melayu. Apabila Tengku Abdul Rahman menukar RIDA kepada MARA, juga ada matlamat yang clear. Hari ini matlamat itu sudah tidak clear. Semasa dasar ekonomi baru dilancarkan pada tahun 70, yang sepatutnya berjalan selama 20 tahun hingga tahun 90. Matlamat ialah menentukan yang ekonomi orang Melayu akan tercapai 30%. Tamatnya dasar ekonomi baru, orang Melayu hanya milik 3% sahaja. Ya. Mulai dari 100% sepatutnya meningkat kepada 30%, tetapi akhirnya tamat dasar ekonomi baru 20 tahun kemudian hanya 3%. Dan
Semenjak tahun 90 hingga hari ini sudah 30 tahun. 33% tersebut tidak meningkat lagi. It's frozen at 3%. Dan mereka kata yang sebenarnya 20%. 20% tu bukan orang Melayu. 20% itu termasuk trust agency. Dan kalaupun 20%, masih kurang. Sepatutnya 30, tapi dia hanya 20. Dan kalau kita bezakan di antara korporat orang Melayu dan korporat agensi kerajaan, kita akan dapati yang agensi kerajaan tu bukan hak orang Melayu. Misalan, apabila Pakatan Harapan memerintah selama 22 bulan, mereka menjual berbagai-bagai investment dan harta yang sepatutnya, yang kononnya is under trust agency. Habis semua Lim Guan Eng jual. Dan bila Lim Guan Eng jual, dia guna pula tu untuk finance projek-projek dia seperti misalan Penang Undersea Tunnel. Jadi mereka jual harta ataupun corporate holdings yang kononnya ialah hak orang Melayu untuk nak finance projek-projek di negeri-negeri di mana orang Melayu tidak memerintah seperti di Pulau Pinang. So kita tak boleh ambil kira yang trust agency seperti SEDC baik dan GLC dan sebagainya ialah hak milik orang Melayu. No, hak milik orang Melayu hanya 3%, bukan 20%. Dan inilah kegagalan UMNO yang terbesar sekali. The failure of UMNO. And the major failure is that UMNO telah mengambil apa yang sepatutnya untuk orang Melayu dan diberi kepada kroni mereka, dan kroni mereka menjadi kaya, orang Melayu berterusan miskin. Hari ini kita salahkan kerajaan. Kita marahkan Muhyiddin, Perdana Menteri. Kita salahkan PBBM. Kita salahkan PAS dan sebagainya. Dan kita sungut mengatakan yang mereka tidak membantu rakyat. Mereka tidak prihatin tentang masalah yang rakyat menghadapi. Yes, memang hari ini rakyat menghadapi kesusahan, kesulitan dan berbagai-bagai masalah. Tetapi ini bukan oleh kerana kerajaan sekarang. Kerajaan sekarang tidak memerintah 1 tahun lagi pun. Bagaimana nak merosakkan ekonomi orang Melayu dalam masa 1 tahun? Ekonomi orang Melayu mula dirosakkan apabila Mahathir menjadi Perdana Menteri dan apabila Daim dan Anwar menyertai kerajaan tahun 80-an. Semenjak tahun 80-an, lebih pada 30 tahun, ekonomi orang Melayu ni sikit demi sikit dirosakkan. Hari ini, apa yang orang Melayu menghadapi, masalah orang Melayu, ialah oleh kerana 30-40 tahun dasar kerajaan atau dasar pemimpin-pemimpin kerajaan yang mengutamakan mengkayakan mereka, diri mereka sendiri, keluarga mereka dan kroni mereka. What we are seeing today is a result of 30-40 years of bad policy, bad implementation by the government and by the political party in power. Kalau kita nak ubah nasib orang Melayu hari ini, kita perlu satu major reformation. Dan reformasi ini bukanlah reformasi yang disebutkan oleh Anwar Ibrahim, PKR dan DAP. No, their reformation is
mengambil alih kuasa dari kerajaan. Itu saja. Tidak ada reformasi. Reformasi yang kita perlu is a major reformation, a total restructuring of society. Bukan saja dari segi economic policy, tapi juga dari segi pendidikan, education. Dan apa orang Melayu dibenarkan memikir. We need a major reformation of the mentality and the attitude of the Malay. Selagi reformasi pemikiran, reformasi otak tidak dibuat, selama itulah orang Melayu akan ketinggalan. It's not about giving contracts, projects and licenses to the Malays. It's about changing the entire Malay attitude, the way the Malays think, and the education system of the Malays. Sebab orang Melayu yang sebenarnya ketinggalan zaman. As Tun Abdullah Badawi, bekas Perdana Menteri berkata, Malaysia is a country with a first world infrastructure, but third world mentality. And that is the main problem. And that is the failure of UMNO to change the mindset, the mentality, and the attitude of the Malays, and merompak negara dalam nama orang Melayu, tetapi tidak ada faedah langsung kepada orang Melayu kecuali kepada kroni-kroni dan keluarga orang berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.